Okey, baik. Firman Allah Ta'ala ni surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wattakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Nampak? Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman, kan, seramai mana manusia yang beriman pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ambil pada zaman Nabi sampai hari kiamat, tidak terkecuali walau seorang pun. Walaupun nama kita tak ada pun nama saya Hasan kat sini, kan? Allah Ta'ala pakai satu kalimah yang merangkumi segala-galanya. Wahai orang-orang yang beriman, tak terkecuali walau seorang pun. Walaupun Allah Ta'ala tak sebut seorang, Allah Ta'ala sebut sifat satu je, dia kena berlaku. Dan menjadi kebiasaan Allah Ta'ala dalam Quran, bila dia nak menyuruh satu perkara ataupun dia nak melarang satu perkara yang bersabit dengan hukum. Kalau suruhan wajiblah ataupun sunatlah, kalau larangan haramlah ataupun makruhlah. Allah Ta'ala akan kata ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala tak kata ya ayyuhannas. Biasa Allah Ta'ala kata ya ayyuhannas bila Allah Ta'ala nak menyeru kepada menyembah. Tapi bila orang dah sembah dia, Allah Ta'ala akan kata ya ayyuhallazina amanu. Hukumlah Allah Ta'ala nak suruh sembahyang, Allah Ta'ala nak suruh puasa, Allah Ta'ala nak suruh apa-apa atau nak larang apa-apa, Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu. Kita tak terkecuali walau seorang pun, kita termasuk dalam ayat ini. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Apa maksudnya tu? Wattaqunu amanatikum. Dan jangan juga kamu khianat pada amanah-amanahmu. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu mengetahui akan perkara itu. Kita tahu benda ni tak betul, kita tahu benda ni salah, tapi kita buat juga. Maka Allah Ta'ala larang. Jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui. Khianat pada amanah ada satu sudut amanah, satu sudut khianat. Antara satu sudut yang lain yang lebih umum, umpama kata Imam Al-Asbahani, dia kata merujuk pada khianat Allah dan Rasulnya. Dia kata al-khiyanatu mukhalafatul haqq. Wal azhar annaha syamilatu li jami'it takalif syar'i. Dia kata khianat ni bukan sekadar khianat amanah, tapi khianat ni adalah perkara yang menyalahi kebenaran. Mukhalafatul haq, benda hak menyalahi kebenaran, khianat. Dan dia termasuk dalam segala perkara yang bersabit dengan hukum hakam syariat. Suruhan agama kalau kita tak buat juga, dia kata satu bentuk khianat. Atau Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasul. Jangan khianat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Benda yang hak kita kena kata hak walaupun kita buat, walaupun kita tak buat. Benda yang batil kita kena kata batil walaupun kita buat. Itulah maksud dia la takhunullaha wa rasul. Yang khianat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Benda haram kita kena kata haram, benda halal kita kena kata halal, benda makruh kita kena kata makruh. Nampak? Sebut perkara mengikut apa yang telah diputuskan dalam syariat. Itulah makna tidak khianat. Tapi kalau benda syariat kata lain, kita kata lain, itu satu bentuk khianat. Khianat juga umpamanya dipanggil takzibul haq, mendustakan kebenaran. Umpama khianat orang Yahudi dan Nasrani pada Nabi, kan? Khianat ni tidak tertentu pada orang Islam. Orang bukan Islam pun dia khianat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Pasal apa? Dia tahu Nabi ni betul, tapi dia kata Nabi tak betul. Yahudi kan? Zaman Nabi, dia tahu Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ni dia kenal Nabi macam dia kenal anak dia. Dia tahu Muhammad dia benar, tapi kadang-kadang dia menafikan, kan? Kadang-kadang dia tanya Nabi, sebagainya tanya pasal nak tahu lah, dan akhir dia masuk Islam. Ada sebagian dia tanya bukan kerana dia nak tahu, tapi dia nak khianat Nabi. Umpamanya Imam Al-Qurtubi dia bawa kisah yang amat baik. Hadis sahih riwayat Imam Tabrani dan Ahmad bin Ibn Abbas. Datang bapa orang Yahudi, nak tanya Nabi ya. Kan? Kata Ibn Abbas, ja'a Yahudun ila Nabi faqalu. Datang bapa orang Yahudi pada Nabi, datang nak tanya Nabi.
Maka tanyalah. Dia kata, ya Rasulullah. Yahudi mana kata ya Rasulullah. Boleh jadi dia kata ya Muhammad. Dia kata ya Abul Qasim. Kena hormat sikit, dia kata ya Abul Qasim. Kalau dia kata tak, kalau dia tak hormat, dia kata ya Muhammad. Itu perangai orang Yahudi. Dia kata nas'aluka an khamsatin in ambatana biha arafna annaka nabi wa tabana. Dia kata wahai Muhammad, aku nak tanya kau 5 benda. Kalau kau boleh jawab, kami tahu kau nabi dan kami akan ikut kau. Nama dia tahu. Nabi kata, is'al, tanya. Dia pun tanya. Dia kata ma'alamatun nabi ya Muhammad. Wahai Muhammad, aku nak tahu nombor 1 ialah apakah alamat tanda seseorang nabi. Aku nak tahu nombor 1, tanda seseorang tu nabi apa benda? Apa tanda nabi? Ada tanda kat dahi tak? Ada tanda kat tubuh badan? Apa tanda nabi ni? Tanda yang menjadi tanda dia nabi. Memanglah banyak tanda nabi. Kan? Orang tengok sifat nabi, orang tahu dah sifat baik. Masyarakat dia semua tak baik. Tiba-tiba dia semua akhlak baik. Jadi nabi. Dululah, sekarang tak ada nabi dah. Kan? Nabi pun kata, Nabi kata al-ainu na'imat, ainuhu na'imatun wa qalbuhu yaqsam. Nabi kata alamat seseorang nabi ialah matanya tidur tapi hatinya jaga. Saya sebut tadi kan. Adalah ulama selisih ni. Tapi nak cerita mata dia tidur, hati dia jaga. Ada nabi duduk tidur, malaikat mai duduk bergaduh kat dia. Nabi tahu. Sebab nabi jaga. Nabi tahu apa yang berlaku. Dan apa yang Nabi sebut tentang pertikaian malaikat, pergaduhan malaikat, perbualan malaikat sesama mereka. Bahkan jin cakap sesama mereka dalam surah Jin, kata tuan baca tafsir. Bahkan perbualan malaikat dengan Allah, hak Nabi sebut semua tu sebab Nabi nak apa manfaatnya untuk kita. Nampak? Ada seorang sahabat Nabi, dia doa, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Dia doa macam tu. Ada sahabat malaikat tak reti nak tulis. Naik jumpa Allah Taala, kata ya Rabb, abduka fulan yaqulu kaza wa kaza la nadri kaifa naktub. Kata wahai Tuhan, ada hamba-Mu kata begitu begini, kami tak tahu nak tulis macam mana. Kataan baru lagi. Kita reti nak tulis. Kita baca sebelum doa tu lah. Ya Rabbana lakal hamdu kama. Perbualan malaikat dengan Allah Taala ni supaya kita tahu. Itulah manfaat dia. Nampak? Nabi tidur, tapi hati dia jaga. Nabi tidur, hati dia jaga. Walaupun ulama berselisih dalam perkara ini, samalah juga contoh macam semayang. Sahabat ni tuan-tuan tengah semayang, kadang-kadang dia berlari. Yalah Nabi dah nak rokok kan, lari. Tiba-tiba Nabi rokok, jadi ada sahabat yang berlari. Nabi sedar dan Nabi tahu. Nabi kata, inni ra'aitu min wara'i zahri. Aku melihat daripada belakangku. Nabi boleh lihat belakang. Dia tahu sahabat dia ni berlari pada solat. Kata kita jangan berlari. Mayang ulama ada 2 pandangan. Pertama kata haram. Yang kedua kata makruh. Ingat sikit lah. Ada sahabat nama Abu Sa'id. Dia tengok Nabi dah rokok. Dia pun rokok kat belakang. Kemudian sambil-sambil rokok dia jalan masuk. Nabi kata dah tak jadi qada wa hasad. Okey lah, tapi jangan buat lagi. Jadi nak rokok dengan Nabi kan, tak nak terlepas rakaat. Tak apa, lepas rakaat pun tak apa. Jangan kejar rokok imam. Jalan macam biasa, laju sikit tak apa lah. Tapi yang sampai tak berlari. Benda ni banyak berlaku lah. Banyak berlaku. Kalau boleh lah. Dia sebenarnya kita melangkah ke masjid sebenarnya kita melangkah dah ke semayang. Tuan-tuan duduk dengan saya kuliah ni, tuan-tuan duduk dalam semayang. Al-qa'id jarak as-salat, Nabi kata al-qa'id, orang yang duduk tunggu semayang, umpama orang yang berdiri dalam semayang.
Kita nak apa lagi? Cuma kita rasa macam pernah kan? Kalau tak dapat rokok imam, kita rasa macam nak kena tambah lagi satu. Rugi apa pernah? Kita rasa macam tu. Ada benda yang kita rasa, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Ada benda yang kita tak rasa, tapi dia ada makna yang besar di sisi Allah. Tuan-tuan datang melangkah kaki ke masjid dan surau, tuan-tuan ada rasa apa-apa? Tak ada rasa apa-apa kan? Biasa je. Tapi setiap langkah tuan-tuan datang, setiap langkah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi satu darjah, bagi satu darjah, bagi satu darjah. Setiap kali tuan-tuan sujud, Allah Ta'ala bagi satu darjah, bagi satu darjah, bagi satu darjah. Darjah ni apa? Darjah ni bukan pahala. Darjah lebih besar daripada itu. Kedudukan di apa nama, di syurga. Kedudukan lain, kekayaan lain. Apa? Macam orang hari ni lah, orang yang ada kekayaan tapi dia tak ada kedudukan. Kadang-kadang dia tidak dikenali. Kaya dah tapi tak ada datuk. Kedudukan tu tak ada, tak dikenali dah. Tapi kalau ada datuk, kaya lagi, lebih dikenali. Apa? Tapi kalau datuk pun silap-silap kena tarik datuk semua. Silap-silap datuk tu masuk penjara. Kalau buat salah lah, kalau buat salah tak masuk penjara. Baik. Dah cerita tadi kan? Okey, Nabi jawab betul. Dia bertanya lagi. Dia kata akhbirna 'anil ra'. Aku nak tanya pula, boleh tak kau cerita tentang ar-ra'? Tahu ra'? Guru. Masa hujan kan ada guru. Panggil apa guru kan? Kelantan panggil pelakar. Betul Syekh Salman? Pelakar. Tidur. Halilintar. Lain, halilintar lain. Bahasa Melayu ni banyak kita tak tahu sebenarnya ni. Kena buka kelas bahasa Melayu. Buat kuliah bahasa Melayu lah boleh. Saya boleh mengajar bahasa Melayu. Dulu saya mengajar bahasa Melayu tahun 6. Dululah masa saya tak sibuk-sibuk ni kan. Mengajar bahasa Melayu tahun 6. Biasa. Dia tanya, kami nak tahu pasal guru. Boleh cerita pasal guru? Nabi pun kata, Nabi kata ar-ra'du malakun min malaikatillah al-muwakkal bis sama. Ini dipanggil kata-kata kenabian. Walaupun dari sudut sains mungkin berbeza sedikit. Tapi selaku orang yang beriman, apa yang disebut oleh Nabi selagi mana dia sahih, kita beriman tuan. Walaupun dari sudut sains kadang-kadang tak logik je. Kan? Allah Ta'ala kata matahari akan naik di barat. Kan? Naik sebelah barat. Macam mana matahari naik sebelah barat? Sebab bila matahari timur di sebelah timur, dia tenggelam tempat lain sebelah barat. Dia bumi ni bulat. Tuan, Allah Ta'ala berkuasa untuk jadikan satu hari semua dunia ni sama. Kalau hari ni di Malaysia dia gelap, mungkin di mereka dia terang. Matahari ada kat sana sekarang ni. Tempat kita dah tak ada matahari. Tapi tak mustahil Allah Ta'ala akan buat satu hari semuanya terang dan matahari semua akan naik di barat. Takkan matahari naik ke barat, kita je naik ke barat. Habis tu kat mereka malam. Itu kita punya pemikiran. Tapi tak mustahil Allah Ta'ala boleh buat satu hari semua sama. Kita siap, kat US pun siap. Kita naik ke barat sekarang pun dia pun naik di barat walaupun bumi tu bulat. Kita faham bumi bulat, bila matahari duduk sini, belah sana dah tak nampak matahari. Kita kata macam tu. Tapi kita yang beriman ni, kita beriman. Nabi kata matahari akan naik di sebelah barat. Apa sains dia boleh sangkal macam-macam. Sebagian besar dari ahli sains dia bukan orang Islam pun. Tapi kita beriman. Tak mustahil Allah Ta'ala boleh buat matahari naik di sebelah barat. Semua tempat. Sama ada yang berada di sebelah bumi yang menghadap matahari ataupun bumi yang berada di belakang matahari. Tak mustahil. Kita beriman. Nampak? Itu kita punya guideline. Mungkin masing-masing boleh bagi teori masing-masing. Orang boleh bagi teori masing-masing. Mana tadi? Apa guru ni apa dia kata? Nabi pun kata guru ni adalah satu malaikat daripada malaikat-malaikat Allah
yang diletakkan di langit. Muwakkal bis sama, yang duduk dia di langit atas. Jadi satu malaikat dia kata. Lahu makhariq min nur min nar yazjar bihas as-sahab. Nabi kata padanya ada alat daripada api, yang mana dia gunakan alat itu untuk menolak-nolak awan. Nampak? Itulah guru dia. Guru ni satu malaikat, kerja dia menolak awan dengan satu alat daripada cahaya, daripada api. Kita tengok bila guru kan keluar kilat apa. Nampak? Itu dia punya alat. Kata lagi. Lepas tu Yahudi tanya lagi, wa ma hadha as-saut? Habis tu pasal apa ada suara? Guru tu pasal apa ada suara? Nabi kata saut tu, itu suara malaikat tu lah. Betul lagi. Dia pun tanya yang terakhir. Empat kan? Sorry, ada yang ketiga, yang keempat dia tanya. Maharrama Isra'ilu ala nafsi. Kau bukan orang Israel, kau orang Arab, kau orang Quraisy. Aku nak tanya, apakah makanan yang orang Israel mengharamkan ke atas diri mereka? Pasal dikatakan dalam syariat dulu, orang Israel dia boleh mengharamkan makanan bagi. Apa yang diharamkan bagi diri mereka itu haram bagi mereka. Dan Nabi pun jawab, luhumul ibil. Orang Israel mengharamkan ke atas diri mereka makan daging unta. Betul lah. Dia kata dia ni khianat pada Nabi. Dia tahu Nabi ni betul. Pasal apa dia tahu Nabi betul? Pasal Nabi jawab betul. Dia tak kata apa, tak ingkar. Dia kata baqiyat lana wahidatun. Wahai Muhammad, ada satu je aku nak tanya. In ambatan nabiha, dia kata ittaba'na. Kalau kau jawab hak ni betul, kami akan ikut. Dia pun tanya. Apa yang lalu saya pun tanya. Yang panggil waria. Baru ingat. Dia tanya. Dia kata, ya Muhammad, inna likulli nabiyyin malakan ya'ti bil khabar. Wahai Muhammad, hak ni haklah aku nak tanya. Setiap nabi ada malaikat yang datang bawa wahyu pada man sahibuka. Siapa malaikat yang mendatangi? Siapa kawan kau ni yang datang bawa khabar wahyu ni? Nabi pun kata Jibril. Nabi kata Jibril. Betul dah jawapan Nabi tu. Tapi dengan sebab Yahudi ni dia sentiasa khianat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala kata la takhunullah wa Rasul. Jangan khianat pada Allah Ta'ala dan Rasul. Yang hak kena katakan hak. Tapi ya dah, bila Nabi kata Jibril, betul dah, tapi dia pusing. Dia kata Jibril alladhi ya'ti bil qital wal muharabah. Jibril aduna. Dia kata Jibril ni bawa peperangan, bawa kerosakan. Jibril ni musuh kami. Lau qulta Mikail, aku nak kau jawab Mikail allati ya'ti bil qutur wan nabat wal matar, yang datang dengan hujan. Mikail kan bawa rezeki kan, datang dengan tumbuh-tumbuhan. Kau jawab Jibril, kami tak suka Jibril. Dia kira tak suka, tak ikut juga Nabi. Tu khianatnya Yahudi pada Nabi SAW. Nabi jawab betul belakang tak, tapi dia pusing betul. Dia nak jawab Mikail, dia tak nak jawab Jibril. Pasal dia kata Jibril, sebab Jibril ni dia bukan saja bawa wahyu. Jibril ni sebenarnya dia selain daripada bawa wahyu, tsunami, gempa bumi, tanah runtuh, segala benda musibah yang bersabit kerosakan juga sebenarnya daripada Jibril. Dulu